Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad dalam Best 5.10, 5 petang edisi 20 November dan berikut adalah antara tumpuan hari ini. 395 orang sukarelawan kini bersiap sedia untuk membantu mangsa banjir di Dun Telemong, Hulu Terengganu. Adunya Datuk Rozi Mamat yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Belia dan Sukan dan Sumber Manusia Negeri berkata, Dun Telemong merupakan kawasan paling teruk terjejas banjir berlaku di Hulu Terengganu. Skuad itu dilancarkan dalam malam tadi dengan kekuatan 9 buah pacuan 4 roda dan 2 buah lori. RM59,000 pendatang asing tanpa izin parti telah menyerah diri menerusi program serah diri sukarela yang dijalankan Jabatan Imigresen sejak Julai lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Mustafa Ibrahim berkata, angka itu lebih tinggi berbanding parti yang ditangkap menerusi pelbagai operasi yang dijalankan tahun ini. Mereka masih mempunyai masa sebelum penghujung Disember ini untuk menyerah diri. Hukuman bagi parti yang menyerah diri adalah lebih ringan berbanding hukuman berat terhadap parti yang ditangkap. Dalam pada itu, Datuk Mustafa Ibrahim berkata dengan ini segala pemantauan dapat dilaksana dengan lebih terperinci. Menurutnya hasil resikan dapat dilaksanakan. Pihak imigresen telah mengenal pasti lokasi menyembunyikan parti dan akan menggempur mereka habis-habisan. Baik, ketika ini ramai parti bertindak melarikan diri ke lokasi lain untuk mengelak daripada diberkas. Polis berjaya mengesan mayat seorang bayi ditanam di sebuah ladang kelapa sawit di Kalumpang, Hulu Selangor pagi tadi. Ia susulan daripada penemuan mayat ibunya yang ditanam di lokasi berhampiran kemarin. Mayat ditemui di Kampung Gumut Kalumpang pukul 11.30 pagi. Lokasi ditunjukkan sendiri suspek seorang lelaki warga Indonesia berusia lewat 30-an. Pasukan forensik terpaksa mengorek tanah sedalam kira-kira 3 kaki sebelum menemui mayat bayi yang baru lahir itu. Lebih ramai kaunselor diperlukan di negara ini kerana kaunselor sedia ada masih belum mampu menampung populasi rakyat Malaysia yang semakin bertambah. Justru sebuah badan khas di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia LKM yang akan ditubuhkan tidak lama lagi bagi melatih bakal-bakal kaunselor. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, sehingga kini hanya 5,445 orang kaunselor telah didaftarkan di bawah Akta Kaunselor 1998. Mahkamah Magistrate Selayang membenarkan permohonan tahanan reman terhadap penyanyi dan pelakon lelaki berusia 35 tahun yang didakwa memiliki dadah jenis syabu. Penyanyi kumpulan rock era 90-an itu ditahan dalam satu sekatan polis semalam di Kompleks Selayang Mall Selayang, Batu Cape, Selangor. Magistrate Nurul Izzah Hassan Basri membenarkan penyanyi itu ditahan sereman selama 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya dan 15-1-A Akta yang sama. Baik, setakat ini sahaja Best 5.10, 5 petang edisi 20 November. Terus saja bersama Kai dan juga Nolela menerusi Nasional 5 selepas ini. Kita jumpa lagi sejam dari sekarang. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penduduk terjejas banjir di Terengganu meningkat, orang ramai diminta buat persediaan awal.
Ini adalah Nasional 5. Saya Khairul Azwan Arba. Dan juga saya Nurlela Muhammad Nur. Kami juga bawakan kepada anda paparan utama hari ini mengenai Kerajaan jimat lebih RM2 juta melalui program Surah Diri Sukarela Parti. Mayat 2 beranak ditanam di ladang kelapa sawit. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya Amran Dut langsung dari Studio B RTM Kuching. Fokus dari Sarawak petang ini sudah pasti berita gembira yang melibatkan pengguna domestik elektrik negeri ini. Keputusan kerajaan menyemak semula tarif elektrik melegakan lebih 500,000 pengguna yang akan menikmati pengurangan antara 2 hingga 47% tarif elektrik bergantung kepada kadar penggunaan berkuat kuasa 1 Januari tahun depan. Laporan penuh bersama seketika nanti. Terima kasih Amran, saya Adrian Soedi langsung dari studio berita RTM negeri di bawah bayu hari ini. Walaupun nampak mudah, namun usaha mengubah sikap masyarakat menjaga kebersihan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan sekelip mata. Malah, ia memerlukan masa agar terbiasa dengan amalan menjaga kebersihan walau di mana mereka berada, terutama di kawasan pantai. Laporan penuh akan saya bawakan dalam lintas langsung negeri-negeri seketika nanti. Seterusnya bersama rakan penyampai di Perak. Saya Wan Al-Syahili Nur Zainuddin berita langsung dari studio RTM Perak. Fokus hari ini, aduan penduduk kampung Mat Dewa Labu Kubung yang berhadapan masalah jalan berdebu sejak lebih 3 tahun lalu mendapat perhatian pihak berkuasa negeri. Nantikan perincian penuh bersama saya seketika nanti. Kembali ke Angkasa Puri. Perkembangan banjir di Terengganu. Sejak pagi tadi, 4 daerah masih terjejas banjir. Namun jumlah penduduk yang ditempatkan di pusat pemindahan meningkat seramai 3,863 orang berbanding 2,543 petang semalam. Menurut portal kenyataan banjir negeri Terengganu, sehingga 3 petang ini, 36 pusat pemindahan dibuka. Kuala Terengganu merupakan daerah paling ramai mangsa dipindahkan melibatkan 2,459 orang daripada 635 keluarga yang ditempatkan di 11 pusat pemindahan. Pusat pemindahan tersebut ialah di Sekolah Kebangsaan Cendering, SK Kompleks Gong Badak, SK Gong Tok Nasik, SK Tok Jiring, SK Tok Jembal, SK Bukit Petiti, SK Bukit Nenas, SK Tanjung Gelam, SK Teluk Ketapang dan SK Atas Tol. Ini diikuti daerah Marang, 893 mangsa daripada 217 keluarga yang kini ditempatkan di 4 pusat pemindahan. Di Setiu, walaupun melibatkan 14 pusat pemindahan, jumlah penduduk terjejas banjir di daerah itu hanya seramai 280 orang daripada 63 buah keluarga. Sementara itu, di daerah Besut, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan di 6 pusat pemindahan seramai 215 orang melibatkan 57 keluarga. Jumlah penduduk terjejas banjir semakin meningkat di Terengganu berikutan hujan yang berterusan sejak malam tadi. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama wartawan Farhana Azwani Ismail di Gong Badak, Kuala Terengganu. Silakan. Terima kasih Kai dan Nurlela di Angkasa Puri. Terkini perkembangan banjir di Terengganu, jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir meningkat kepada 3,863 orang berbanding 2,478 tengah hari tadi. Dan perkara ini sekaligus telah mengakibatkan jumlah pusat pemindahan juga turut bertambah kepada 36 berbanding 17 buah pusat penempatan tengah hari tadi. Saya juga difahamkan pagi tadi pihak Universiti Sultan Zainal Abidin
Uniza dan juga Universiti Malaysia Terengganu UMT telah pun mengisytiharkan cuti bagi sebarang sesi perkuliahan berikutan paras air yang semakin meningkat dan juga berbahaya. Malah penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak ini sendiri juga turut meningkat kepada 1,269 orang berbanding 1,169 tengah hari tadi, yang melibatkan 974 orang dari Taman Desa Tanjung Damai, 151 orang dari Taman Desa Darul Iman, 141 orang dari Taman Desa Pusu 3 dan juga 3 orang dari Taman Tanjung Permata. Dan dari segi jenis bantuan yang diberikan pula, selain bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga sukarelawan, terkini pihak persatuan PBSM juga tampil memberi bantuan. Jadi untuk mengetahui jenis bantuan yang diberikan hari ini, sama-sama saya ialah Datuk Wira Dr. Bahari selaku Timbalan Pengerusi Kebangsaan PBSM. Okey Datuk, boleh ceritakan sikit jenis bantuan yang diberikan kepada penduduk terjejas banjir hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bantuan ini datang khas daripada Ibu Pejabat Kebangsaan kita di Kuala Lumpur, dan kita bawa dari pagi tadi hingga ke hampir 3 petang tadi baru sampai. Yang ia mengandungi 500 lai selimut dan 30 karton air mineral dan juga kotak-kotak hygiene kit sebanyak 300, ya. Dan dalam hygiene kit ni mengandungi berus gigi sebanyak 6 unit, toilet mandi, pencukur dan juga hygiene untuk wanita lah, bola wanita. Dan kami begitu prihatin dan simpati dengan mangsa-mangsa banjir di kawasan ini, di Gong Badak. Dan saya berterima kasih pada ahli Belantai Merah yang ada di Terengganu yang seramai 200 orang yang telah bertengku lumus membantu kerajaan dalam kes-kes seperti inilah. Dan mereka yang datang daripada Ibu Pejabat ramai 6 orang. Ya, Datuk, selain daripada Kuala Terengganu ini, adakah PBSM akan memberikan bantuan di Dungun ataupun Setiu? Itu ya, bergantung kepada keadaan banjir di salah satu kawasan itu. Jika didapati perlu, kita akan melawat setiap pusat pemindahan yang ada di sini. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama RTM. Jadi untuk perkembangan dari masa ke semasa, pastikan anda terus bersama RTM. Jadi setakat itu dulu laporan saya langsung dari Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak, Kuala Terengganu. Kita kembali bersama Kai dan Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Universiti Malaysia Terengganu hari ini mengumumkan cuti bencana bagi pelajar dan kaki tangannya berikutan universiti itu dilanda banjir awal pagi tadi. Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Ibrahim Komo berkata para petugas di bahagian keselamatan UMT sejak awal pagi diminta menyelamatkan pelajar dan kaki tangannya yang terperangkap di kompleks kuliah dan bangunan lain. Namun jumlah sebenar warga universiti yang terperangkap tidak dinyatakan. Sekitar 10.30 pagi tadi, pintu masuk utama ke UMT dinaiki air setinggi 0.63 meter dan dijangka meningkat. Seorang pelajar tingkatan 1 menjadi korban pertama banjir di Terengganu selepas mangsa terjatuh ke dalam telaga di Kampung Jelapang Setiu petang semalam. Mangsa Nur Syakirah Izzati Nazliza, 13 tahun, pelajar sekolah menengah kebangsaan Caluk Setiu, ditemui di dalam sebuah telaga di belakang rumah datuknya Mak Daud Dolah, 73 tahun. Ketua Polis Daerah Setiu DSP Abdul Rahman Raja Muhammad ketika mengesahkannya memberitahu sebelum kejadian mangsa bersama dua lagi sepupunya berusia 11 tahun dan 12 tahun mengikut datuk mereka memukat ikan di kawasan sawah padi berdekatan. Bagaimanapun mangsa dikatakan terjatuh ke dalam telaga sedalam 4 meter semasa berjalan di kawasan berhampiran. Usaha mencari dan menyelamat dijalankan dengan bantuan penduduk kampung. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Setiu dan disahkan meninggal dunia sebelum tiba di hospital. Berikutan itu, Abdul Rahman mengingatkan orang ramai agar lebih peka dengan keselamatan anak-anak dan tidak menjadikan banjir sebagai pesta air dengan mempertaruhkan nyawa termasuk untuk memukat ikan. Polis Kontijen Terengganu terus mempergiat rondaan dan kawalan di semua lokasi banjir di seluruh negeri itu. Menurut Ketua Polis Negeri Datuk Jamsyah Mustafa, ini bagi memastikan tiada kes jenayah direkod sepanjang musim tengkujuh kali ini. Katanya penjenayah kebiasaan mengambil peluang melakukan jenayah curi dan pecah rumah terutama pada waktu malam. Namun sehingga kini masih tiada lagi kes jenayah direkodkan melibatkan kediaman penduduk yang berpindah ke pusat pemindahan.
Di kawasan banjir ini mungkin so far tak ada lagi. Tapi kawasan-kawasan yang tepi kawasan banjir ada. Ya. Kawasan banjir ini saya rasa kalau penyayah datang pun agak sukar kerana mereka memerlukan bot juga kalau nak datang. Ya. Jadi saya dah mengarahkan pegawai saya, anggota-anggota di balai-balai dan pondok supaya mengawasilah setiap kawasan yang dimasuki banjir supaya jangan ada penjenayah yang ambil kesempatan. Terdahulu, Datuk Jamsyah meninjau pusat pemindahan di SK Kompleks Gong Badak, Kuala Terengganu. Beliau mengingatkan semua ibu bapa mengawasi segala pergerakan dan aktiviti anak-anak berikutan seorang kanak-kanak menjadi mangsa lemas pertama di Terengganu semalam. Seramai 3,316 anggota akan digunakan sepenuhnya sempena banjir kali ini. Sementara itu, penduduk berhampiran Sungai Golo di Rantau Panjang Pasir Mas diingatkan agar bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir kerana paras air sungai itu sejak pagi tadi melepasi paras bahaya. Menurut portal rasmi Kerajaan Negeri menyatakan bacaan paras air Sungai Golo di Rantau Panjang berada pada bacaan 9.09 meter setakat pukul 3 petang tadi, melepasi paras bahaya pada bacaan 9 meter. Sungai-sungai lain masih belum mencecah paras Amara dan tiada jalan utama yang ditutup berikutan banjir. Majlis Keselamatan Negara menjangka sekiranya keadaan itu berlarutan, kemungkinan air sungai melimpah dan melepasi tebing sekaligus menyebabkan lebih banyak kawasan rendah dinaiki air. Musibah banjir yang melanda Kelantan ketika ini turut menjejaskan kira-kira 25 petani pertubuhan peladang kawasan PPK Puteri Sadong, Kampung Padang Terap, Bukit Mara. Mereka terpaksa menanggung kerugian hampir RM1 juta akibat tanaman padi yang diusahakan di tanah seluas 242 hektar musnah ditenggelami banjir sejak 2 hari lalu. Difahamkan tanaman yang diusahakan secara berkumpulan melalui skim Mini Estate Padi MEP di bawah PPK itu diusahakan sejak 2002 dan merupakan punca rezeki utama penduduk di kawasan berkenaan. Di bawah skim itu, setiap petani mampu memperoleh hampir RM3,000 daripada hasil tanaman padi yang diusahakan secara berkumpulan setiap kali tiba musim menuai. Malangnya, setiap kali tiba musim tengkujuh, mereka terpaksa menanggung kerugian jutaan ringgit disebabkan keseluruhan tanaman padi di kawasan itu ditenggelami air sepenuhnya. Lebih memburukkan keadaan, jumlah mesin menuai padi yang tidak mencukupi turut mengakibatkan kerja-kerja penuaian tergendala. Justru petani yang ditemui merayu masalah mereka segera diberi perhatian pihak yang terlibat. Harapan saya itu harapan rakyat kata boleh di pihak kerajaan membantu dengan cepat mungkin. Sapala ni pun padi masuk lagi. Tetapi oleh kerana mara ni masuk pun padi mesin ambil tak boleh. Mesin ada sebelah 2 3 4 butir pun 5 yang mari tak boleh. Nak ayatnya masalahnya lolonnya nak ambil tak boleh kerana air. Kerana banjir. Jadi susahlah hidup kita ni. Tak tahu nak tengok gini keadaan ni boleh ambil ke tak boleh? Tak boleh. Lepas tu rugi. Padi habis tak boleh ambil sikat apa. Tak mesti sikat apa. Terpanggil menyelami sendiri keresahan petani-petani ini, Ketua UMNO Bahagian Kubang Krian, Datuk Muhammad Ghani turun ke Padang. Beliau berjanji akan segera membawa dan merujuk perkara itu ke pihak yang terlibat. Kita haraplah supaya kita mesti memikir cara bagaimanakah untuk menyelamatkan tengelaman padi supaya kerajaan tidak rugi, rakyat tidak rugi, dipercepatkan di masa akan datang. Sementara di Pahang, tiada sebarang kejadian hujan lebat dilaporkan sejak semalam. Namun berlaku hujan renyai-renyai di 1-2 tempat. Tinjauan RTM di sekitar Bandar Kuantan mendapati terdapat awan mendung diikuti suhu yang agak sejuk, manakala paras air Sungai Kuantan pula berada pada paras normal. Keadaan itu turut disokong maklumat yang disalurkan Jabatan Pengairan dan Saliran melalui laman sesawangnya yang menunjukkan paras air sungai-sungai utama di Pahang juga berada pada paras normal. Pun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut petir dijangka berlaku di 1-2 tempat pada sebelah petang ini. Namun difahamkan semua pihak dan agensi yang terlibat dalam pengurusan banjir sudah bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan.
59,000 pendatang asing tanpa izin parti telah menyerah diri menerusi program serah diri sukarela program 3+1 yang dijalankan Jabatan Imigresen sejak Julai lalu. Menerusi program tersebut, lebih RM2 juta wang kerajaan dapat dijimatkan melalui pengurangan kos di depo tahanan dan kos operasi tangkapan. Ya, angka yang menyerah diri secara sukarela juga lebih tinggi berbanding parti yang ditangkap menerusi pelbagai operasi yang dijalankan tahun ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Mustafa Ibrahim menegaskan parti mempunyai masa sebelum penghujung Disember depan untuk menyerah diri menerusi program ini kerana jika ditangkap hukuman yang lebih berat akan diterima. Jadi ini boleh meminimumkan tugas imigresen. Kalau semua di luar sana menyahut, selama masa menyerah diri dengan pasport, dengan duit compound, dengan tiket ada, mereka boleh balik. Jadi kalau lihat dalam masa 4 bulan, dah 59,000. Setahun kita tangkap 27,000. Tangkap ni secara yang paksa lah tangkap. Yang sukarela lebih ramai. Jadi saya nak menggalakkan majikan di luar sana, parti di luar sana, kalau boleh mereka serah diri. Tambah beliau, program tersebut memberi kelebihan kepada parti kerana mereka hanya perlu membayar kompaun sebanyak RM300, pas khas bernilai RM100 dan tiket penerbangan balik ke negara asal. Kos yang dikenakan jika mereka pulang secara haram dianggarkan bernilai RM2,000. Namun, jika masih ramai parti yang berdegil, operasi tangkapan akan dijalankan secara berterusan. Kini terdapat lebih 10,000 kekosongan di 13 depo tahanan seluruh negara. Datuk Mustafa memaklumkan dalam sidang media khas di Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya. Dalam pada itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan satu cawangan khas di Cameron Highlands bertujuan memudahkan urusan pendaftaran parti di kawasan tersebut. Datuk Mustafa Ibrahim berkata dengan ini segala pemantauan dapat dilaksana dengan lebih terperinci. Selama ni kita tak ada pejabat. Jadi mereka nak berurusan ke imigresen pun susah, menyebabkan mereka hidup sebagai parti. Dengan harapan kalau kita boleh realisasikan permohonan pejabat, ini kita kena mohonlah kerajaan dasar, dan jika disetujui kita kata pejabat di sana, dan saya rasa parti-parti ini ada kemudahan dengan pejabat imigresen, mereka tidak akan jadi parti lah. Harapan kita lah, kalau pejabat dah ada sana, mereka tak buat juga permintaan buat tu saja nak jadi parti lah. Menurutnya, hasil risikan yang dilaksanakan, pihak imigresen telah mengenal pasti lokasi penyembunyian parti yang akan menggempur mereka habis-habisan. Ketika ini, ramai parti bertindak melarikan diri ke lokasi lain untuk mengelak daripada diberkas. Seorang guru matematik dibebaskan daripada hukuman merogol seorang kanak-kanak perempuan 12 tahun di Mahkamah Session Seremban hari ini. Hakim Dato' Anita Harun membuat keputusan itu terhadap Muhammad Fadil Abdul Rahman, 39 tahun, selepas mendengar keterangan semua saksi dan hujahan daripada kedua-dua pihak. Keputusan tersebut dibuat selepas pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan dalam kes berkenaan. Mahkamah turut mengambil kira keterangan 3 saksi iaitu tertuduh, isteri termasuk pakar antropologi Datuk Dr. Ismail Tambi yang mengesahkan kemungkinan tertuduh mengalami masalah mati pucuk pada hari kejadian. Tertuduh sebelum ini didakwa merogol kanak-kanak perempuan terbabit yang ketika itu berusia 12 tahun di sebuah rumah di Seremban 3 pada 14 dan 15 September tahun lalu. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Farid Muhammad Mokhtar, manakala tertuduh diwakili Peguam John Fernandez. Tekad membantras kegiatan judi termasuk mesin judi tanpa lesen di premis dan pusat-pusat hiburan khususnya di daerah Ipoh, seramai 24 ketua-ketua polis dari balai-balai polis sekitar daerah itu menandatangani surat aku janji tugas. Ya, antara yang turut menandatangani aku janji sebagai janji melaksana tanggungjawab yang telah diamanahkan itu, seorang ketua siasatan jenayah dan seorang ketua bahagian kongsi gelap, perjudian dan maksiat D7. Surat aku janji berkenaan ditandatangani di hadapan Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Sum Chang Kiong. Menurut beliau, usaha untuk membantras perjudian itu telah dijalankan secara terus-menerus di kawasan pentadbiran IPD Ipoh.
Selain daripada premis yang menjalankan aktiviti perjudian di mana-mana tempat pun dalam pentadbiran daerah IPD Ipoh, kita akan laksanakan tangkapan, serbuan dan sebagainya. Menurut beliau, selepas aku janji ditandatangani, tindakan ditukar 24 jam akan diambil serta-merta terhadap anggota terbabit sekiranya tidak mengambil tindakan terhadap mana-mana aktiviti perjudian yang dikesan. Selain itu, kerjasama daripada pihak Tenaga Nasional Berhad TNB juga dilakukan bagi membantu pihak polis memotong bekalan elektrik premis-premis yang masih berdegil menjalankan kegiatan perjudian walaupun telah dikenakan tindakan. Tambahnya, kerjasama daripada orang ramai juga diperlukan dalam menyalurkan maklumat. Polis berjaya mengesan mayat seorang bayi yang ditanam di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Kalumpang, Hulu, Selangor pagi tadi. Ia susulan daripada penemuan mayat ibunya yang ditanam di lokasi berhampiran Kelmarit. Mayat ditemui di Kampung Gumut, Kalumpang pukul 11.30 pagi. Lokasi ditunjukkan sendiri suspek, seorang lelaki warga Indonesia berusia lewat 30-an. Pasukan forensik terpaksa mengorek tanah sedalam kira-kira 3 kaki sebelum menemui mayat bayi yang baru lahir itu. Sebelum ini, mayat seorang wanita dipercayai ibu bayi turut dijumpai tertanam tidak jauh dari situ. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, DSP Zulkifli Bidin, bedah siasat mendapati si ibu mati ketika melahirkan anak. Punca kematian bayi masih disiasat. Kes dirujuk mengikut Seksyen 314 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan keguguran dengan niat menyembunyikan kelahiran. Pameran Antarabangsa Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan MAHA 2014 membuka tirainya pada hari ini. Ia mensasarkan kedatangan 5 juta pengunjung sepanjang 10 hari ia berlangsung, menyaksikan lebih 1,010 gerai serta usahawan terlibat. Untuk laporan selanjutnya, kita bersama wartawan Syuhada Hashim. Silakan. Terima kasih Kai dan Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekali lagi anda bersama saya Syuhada Hashim melintas langsung dari Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang ataupun MAEPS bersempena dengan MAHA 2014 yang membuka tirainya pada hari ini sehingga 30 November nanti. Dan untuk pengetahuan saudara, MAHA 2014 ini ialah pameran pertanian tertua, terbesar dan terunik di Malaysia di mana ia mensasarkan jualan sebanyak 20 juta ringgit pada tahun ini. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang MAHA ini, bersama saya ialah pengurusan acara dan perkhidmatan pengunjung iaitu Puan Norafiza Abdul Rahman. Terima kasih Puan Norafiza kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi nak tanya dengan Puan Norafiza, bagaimana dengan kemudahan yang disediakan oleh pihak MAEPS kepada para pengunjung yang bakal berkunjung ke MAHA 2014 ni? Terima kasih. MAEPS selaku pengurus tapak MAHA 2014 telah bersedia untuk menerima pengunjung-pengunjung ke MAHA dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Antaranya ialah kemudahan-kemudahan tempat letak kereta yang melebihi daripada 5,000 lot yang kami sediakan, iaitu dan juga tram-tram secara percuma yang boleh mengangkut pengunjung ke sekitar MAHA. Maknanya boleh melawatlah ke taman-taman, laman ternakan, laman horticulture dan sebagainya. Dan selain daripada itu, MAEPS juga bekerjasama dengan persatuan teksi dan juga bas di mana pengangkutan tambahan disediakan untuk memudahkan pengunjung datang ke MAHA kali ini ya. Di samping itu juga terdapat pusat-pusat pengunjung yang kami sediakan di mana pengunjung boleh mendapatkan info-info mengenai MAHA dan juga antaranya kemudahan-kemudahan seperti tandas, surau tambahan dan juga perkhidmatan OKU yang kami sediakan di sini, Syuhada. Dan juga bagaimana pula dari segi makanan? Kita boleh nampak dekat belakang kita sehari ini memang pelbagai jenis juadah yang disediakan untuk pengunjung MAHA pada tahun ini. Jadi boleh kita ceritakan tentang makanan untuk MAHA 2014 ini?
seperti yang kita tengok dekat belakang ni Syuhada, kita menyediakan sebanyak 50 gerai di belakang kita ni dengan menyediakan pelbagai jenis cuadah daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Johor, sebagainya. So datanglah ke Maha. Di samping itu juga terdapat tempat-tempat makan yang disediakan di laman-laman yang kita sediakan. Di samping juga kemudahan-kemudahan lain lah seperti rehat dan rawat. So pengunjung tidak akan merasa letih insya-Allah mengunjung ke Maha kali ini. Ya, terima kasih Puan. Dan bertemakan agroteknologi pembangkit transformasi bakal menyaksikan lebih 1,010 gerai serta usahawan terlibat untuk Maha 2014 pada hari ini. Dan yang pastinya Maha 2014 ini akan menawarkan harga yang memang memuaskan hati para pengunjung untuk anda berkunjung ke Maha 2014 ini. Saya kira itu saja laporan untuk Maha 2014 dari saya Syuhada Hashim. Kembali ke Lela dan juga Kai dan Kasapuri. Silakan. Dinanti-nantikan kini kembali Maha 2014, transformasi pertanian melalui inovasi. Pameran pertanian terbesar di rantau Asia. Pelbagai adu cara menarik termasuk Upin dan Ipin turun ke bendang 20 hingga 30 November ini. Layari www.maha.gov.my. Semakan semula tarif elektrik melegakan lebih 500,000 pengguna di Sarawak. CSR bantu dedahkan masyarakat jaga kebersihan alam sekitar. Laporan penuh seketika nanti. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional 5. Beralih ke laporan lintas langsung negeri-negeri dan kita akan ke Sarawak dahulu bersama Amran Tut diikuti Adrian Soini di RTM Sabah. Silakan. Terima kasih Khairul dan Nolela di Angkasa Puri. Dengan hasrat meringankan beban rakyat, berikutan kenaikan kos sara hidup, kerajaan negeri akan menurunkan tarif elektrik bagi pengguna domestik berkuat kuasa 1 Januari depan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Adanan Satin berkata, dengan semakan semula tarif elektrik itu, hampir 60,000 pengguna akan menyertai 70,000 pengguna sedia ada yang layak menikmati subsidi RM20 sebulan Kerajaan Persekutuan. Ini bermakna kira-kira 130,000 pengguna berpendapatan rendah akan mendapat bekalan elektrik percuma. Bagi pengguna yang menggunakan 150 unit sebulan, tarif akan dikurangkan kepada lebih 40%. Bagi mereka yang menggunakan antara 150 hingga 200 unit sebulan, akan menikmati pengurangan 30%. Tarif bagi mereka yang menggunakan antara 200 hingga 300 unit sebulan akan berkurangan 20%. Sementara yang menggunakan antara 300 hingga 400 unit sebulan akan mendapat pengurangan 10%. Untuk mereka yang menggunakan lebih 400 unit sebulan, tarif dikurangkan antara 2 hingga 4%. Struktur semakan semula tarif elektrik itu adalah sejajar dengan prinsip tarif moden, iaitu tarif meningkat mengikut kadar penggunaan yang mampu dilaksanakan berikutan kejayaan Sarawak Energy Berhad SEB mengurangkan kes kecurian elektrik sejak 2010 serta kejayaan kerajaan negeri melaksanakan pembangunan hidro di bawah agenda skor. Keputusan kerajaan negeri menyemak semula tarif elektrik mendapat sokongan dan penghargaan dari pelbagai lapisan masyarakat di negeri ini. Bagi mereka, keputusan itu bukanlah bersifat menagih populariti politik tetapi lebih menjurus kepada keperluan spesifik rakyat di Sarawak yang mahukan bantuan kerajaan dalam meringankan kos sara hidup mereka. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati rata-rata orang ramai yang ditemui melihat langkah yang diambil oleh kerajaan itu tepat pada masanya dan sekaligus membuktikan betapa kepentingan rakyat didahulukan. Saya sangat menyokonglah atas penurunan tarif elektrik di Sarawak. Sebab ini adalah kali pertama merupakan satu hadiah kepada rakyat Sarawak lah. Jadi saya amat menyokong putusan kerajaan negeri untuk menurunkan tarif mengikut kadar kemampuan rakyat Sarawak. Inilah yang sebenarnya dinantikan oleh rakyat negeri Sarawak yang sewajarnya menerima dan menikmati kadar yang sedemikian kerana Sarawak adalah memiliki sumber yang tenaga yang lebih tinggi berbanding negeri lain. Dan inilah hadiah yang paling besar dan saya yakin
rakyat Sarawak pelbagai peringkat akan menyokong dasar kerajaan pada kali ini. Ini adalah konsep yang dapat menolongkan rakyat Sarawak untuk meringankan beban dalam keadaan yang begitu mendesak sekarang ini, tentang barang-barang yang naik, harga barang yang naik dan sebagainya. Jadi penurunan ini adalah satu keberanian ataupun ketegasan Ketua Menteri kita yang kita kasihi. Selain semakan semula tarif elektrik, rakyat juga mengharapkan pemimpin nombor 1 Bumi Kenyalang ini, Tan Sri Adenan Satem, akan terus berkhidmat bagi merealisasikan impian rakyat yang semakin hari semakin kompleks. Baiklah, dengan itu sekian sumbangan Sarawak untuk petang ini. Untuk berita seterusnya bersama rakan setugas di Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Amran. Kebersihan persekitaran adalah tanggungjawab bersama. Kenyataan ini memberi inisiatif kepada syarikat Shell Sabah untuk turut membantu mendedahkan masyarakat kepada isu-isu kebersihan, termasuk kepada golongan orang kurang upaya OKU dalam penjagaan kebersihan alam sekitar. Laporannya bersama wartawan Sahira Samain dan jurukamera Dasni Daud. Penglibatan semua pihak dalam program pembersihan kawasan persekitaran amatlah penting. Dalam program kali ini, seramai 125 orang terdiri daripada 40 kaki tangan Shell Sabah bersama 90 pelajar OKU pendengaran Sekolah Menengah Kebangsaan Peter Manjuntin Penampang melaksanakan program pembersihan pantai di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Program kali ketiga ini merupakan salah satu program tanggungjawab sosial masyarakat CSR Shell Sabah di samping membantu pihak berkuasa tempatan PBT menjaga kebersihan pantai yang merupakan antara tarikan utama pelancong ke negeri ini. Ini adalah salah satu kami punya tanggungjawab daripada syarikat yang mana memberi kesedaran terhadap semua orang dan juga actually kami mau bawa sekali pendidikan budak-budak khas tu sama-sama lah untuk menunjukkan bahawa mereka pun sama-sama memahami apa yang kita maulah. Para peserta berharap program bermanfaat ini terus dilaksanakan pada masa akan datang dalam usaha membantu kerajaan mengekalkan kebersihan alam sekitar, khususnya pantai. Ini sedikit sebanyak dapat membantu pihak kerajaan supaya pantai sentiasa bersih. Jikalau pantai bersih, memang lebih banyak pengunjung akan datang kan. Saya berasa sangat gembira kerana dapat menyumbang untuk masyarakat dan bekerjasama membersihkan pantai. Saya berharap pada masa akan datang, Sabah Shell Petroleum akan dapat bekerjasama dengan SMK Datuk Peter Manjuntin untuk membersihkan pantai. Kerjasama pihak swasta mendedahkan pelajar mengutamakan kebersihan perlu ditingkatkan dan tidak tertumpu di kawasan pantai sahaja. Sementara itu, bagi PBT pula, usaha Shell Sabah ini sememangnya amat dialu-alukan memandangkan tanggungjawab menjaga kebersihan alam sekitar tidak hanya tertumpu kepada PBT sahaja. Saya yakin penglibatan pelbagai pihak ini memang boleh membantu untuk mengatasi masalah sampah di kawasan pantai. Tapi olah bagaimanapun kesan kerja seperti gotong royong, pembersihan tidaklah begitu ketara sangat dan berpenjangan. Tetapi sekurang-kurangnya ia dapat menimbulkan kesadaran kepada peserta itu sendiri dan juga kepada orang ramai. Diharap usaha Shell Sabah ini akan menjadi contoh kepada agensi lain untuk turut sama terlibat menjaga kebersihan alam sekitar. Bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, pihaknya telah menyediakan tong sampah untuk digunakan dan kini adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mendidik diri dan orang di sekeliling kita agar membiasakan diri membuang sampah ke dalam tong sampah. Sekian fokus berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
Lagi perkembangan banjir di Hulu Terengganu, tinjauan kami mendapati beberapa buah kampung mula dinaiki air sehingga 2 hingga 3 meter berikutan hujan lebat sepanjang malam tadi. Dan paling teruk terjejas ialah Kampung Bukit Taduk dan Kampung Nibong. Namun belum ada arahan berpindah daripada pihak berkuasa walaupun paras air di Sungai Telemung sudah melepasi paras bahaya. Keadaan itu menyebabkan beberapa jalan tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Biasa macam itulah, bila kita pindah kita akan memantau mana hak pindah kita pindah. Dalam kampung tu ada dalam 3 buah rumah. Tu dia lebih awal lah. Mana kalau pindah dia dulu. Kita tak pindah lagi dia pindah dah. Kita buat perpindahan di masa ada di Balai Raja ataupun di Surau gitu ya. Siapa tu macam biasa lah. Kemah-kemah dah ke barang hak penting tu. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis sebulat suara bersetuju bahawa hukum lilitan hitam di lengan bagi umat Islam adalah haram. Ini kerana perbuatan tersebut dilihat menyerupai adat kebudayaan bagi orang kafir. Mufti Perlis Datuk Dr. Juanda Jaya berkata setiap bentuk pakaian bagi tujuan sosial atau sebagaimana yang dipakai oleh umat Islam hendaklah tidak melibatkan unsur yang khusus dengan adat atau keagamaan lain. Tindakan memakai lilitan hitam di lengan seringkali dilakukan bagi memberi penghormatan terakhir kepada jenazah dan memperingati mangsa sesuatu insiden. Pihak kami mendapat pertanyaan daripada orang awam. Jadi bila kita semak, rupanya fatwa kebangsaan dah ada keputusan pada tahun 1987 yang lalu dan kita berpandangan bahawa ia wajar untuk diperingatkan kembali sebagai satu bentuk nasihat kepada orang ramai. Ya. Beliau ditemui media pada program Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Negeri Perlis di Mes Pegawai Kanan Polis Kangar. Kempen anti penyeludupan Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengajar rakyat membantu pihak berkuasa membantras aktiviti penyeludupan yang boleh merugikan hasil pendapatan negara. Ketua Pengarah Kastam, Datuk Sri Kazali Ahmad, mahu penglibatan menyeluruh masyarakat agar segera menyalurkan maklumat berhubung kegiatan penyeludupan. Jelasnya setiap pemberi maklumat adalah dilindungi dan dirahsiakan identiti mereka. Ada juga maklumat yang kita diberikan oleh penduduk-penduduk bukan sahaja di sini tapi di tempat lain, dan saya tadi umumkan dalam ucapan saya bahawa kalau sekiranya mereka ada pemberi maklumat yang bekerjasama rapat dengan kita yang memberi maklumat yang tepat, kita dapat daftarkan mereka dan kita akan membayar imbuhan atau reward kepada maklumat-maklumat yang tepat ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan kempen anti penyeludupan JKDM Perlis 2014 di Kuala Perlis. Menurut Datuk Sri Ghazali, nilai komoditi yang dirampas setakat Oktober tahun ini mencecah RM580 juta, melibatkan cukai hampir RM348 juta. Masih ramai yang menganggap Pusat Pendidikan Islam ketinggalan dan bersifat daif. Namun kewujudan Pusat Pendidikan Al-Barakah di Majui Perak berjaya mengubah stigma masyarakat dengan penyediaan kemudahan serba moden dan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Malah penubuhannya kini menjadi tumpuan ramai dan memberi impak besar dalam sistem pengajian Islam di Perak. Laporannya bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Pusat Pendidikan Al-Barakah yang ditubuhkan sejak 8 tahun lalu bermatlamat untuk melahirkan generasi yang berilmu, berdisiplin dan berkualiti. Mempunyai seramai 1,000 pelajar seawal usia 5 tahun hingga 91 tahun, melibatkan pelbagai peringkat pengajian daripada tadika, sekolah kafah, mahat tahfiz dan pondok. Selain akademik dan pengajian kitab, pelajar juga perlu mempelajari pelbagai bahasa termasuk Mandarin, Tamil, Inggeris dan Arab. Bidang kurikulum juga turut diberi tumpuan. Di pusat pendidikan ini, disediakan 292 buah pondok dan 18 unit homestay selain kemudahan fasiliti yang lengkap termasuk lebih 20 CCTV bagi memantau pergerakan pelajar. Saya takkan buka cawangan tempat lain sebab Al-Barakah adalah di Ipoh, di Perak. Jadi kalau saya buka sana, saya buka sini, saya akan tinggalkan yang di sini.
telah terabai. Tetapi saya cakap, kalau mereka ingin membuka sekolah seperti Al-Barakah, mereka boleh datang belajar di sini, mengambil kursus selama 3 bulan dan kita akan mengajar, memberikan pengalaman kita. Saban tahun, permohonan kemasukan mencecah sekitar 700 sehingga 1000 permohonan. Pusat Pendidikan Islam ini juga turut menerima pelajar dari luar negara seperti Indonesia, Singapura, Sweden, Arab Saudi, Kemboja dan Thailand. Lepas habis belajar, dah habis tu nak masuk sekolah akademik. Kalau masuk sekolah akademik biasa, hilang masuk sekolah ni. Selama saya duduk sini, banyak yang saya dapat alami. Contohnya macam berkuda. Selalu kalau kat luar, mungkin saya tak dapat untuk berkuda. Tapi dalam ni saya dapat menyertai sukan itu. Dan banyak lagi yang saya boleh pelajari daripada sini. Dengan pengurusan yang sistematik dan teratur, pusat pengajian ini bakal menjadi model kepada sekolah agama rakyat moden di Perak. Pengajian di sini banyak bagus. Saya rasa susah nak dapat. Kita dapat belajar dengan selesa. Kita dapat pengajian dengan penuh masa. Kita tak ada beberapa masa. Di sini adalah yang teratur, yang berdisiplin, yang membuatkan orang bersatu hati dan taat kepada ketua. Ketua pemimpin yang paling baik. Ketua menunjuk jalan yang baik. Ketua adalah memberi nasihat yang terbaik. Tahun ini, Pusat Pendidikan Al-Barakah dipilih sebagai penerima Anugerah Pondok Progresif 2014, peringkat kebangsaan dan Anugerah Sekolah Agama Rakyat Terbaik sempena sambutan Ma'al Hijrah. Sesungguhnya, ganjaran bukanlah matlamat utama, tetapi ia adalah satu ibadah demi memastikan anak bangsa menjadi generasi berakhlak dan berilmu. Laporan Nur Ain Abu Bakar dan juru kamera Mazlan Rafji untuk RTM. Sabah menyasarkan pembukaan 200 buah kedai Borneo Mart di seluruh negeri itu. Setakat ini, 3 buah Borneo Mart telah beroperasi, iaitu di Kelompong dan 2 di Sandakan. Ya, pembukaan lebih banyak Borneo Mart diyakini dapat membantu para usahawan memasarkan produk keluaran mereka menerusi pendedahan dalam dunia perniagaan sekaligus memenuhi keperluan rakyat khususnya di pedalaman. Berkonsepkan kedai runcit, Borneo Mart menjual pelbagai barangan seperti beras, gula, tepung dan minyak masak serta barangan koperasi seperti produk keluaran Fama untuk membantu menjana pendapatan pengusaha tempatan. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Jainab Ahmad Aid, walaupun konsepnya hampir sama dengan kedai rakyat satu Malaysia, namun tidak timbul isu persaingan di antara kedua-duanya. Dengan yang ini ni, dia di kawasan lain. Dia tidak compete with each other. Dan dia besar. Dia besar. Yang ini kecil. Dan dia tidak compete, dia macam contohlah di Inanam. Dia buat tempat lain, dia buat tempat situ. Jadi kita punya pembeli ada choice. Dia beli di kampung ataupun dia beli di BTT. Datuk Jainab bercakap dalam sidang media selepas menyerahkan surat tawaran kepada 23 peruncit di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Sasaran 90% penggunaan perkhidmatan dalam talian kalangan kakitangan awam negeri Sabah yang disasar Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri JPKN Sabah telah berjaya dicapai. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Haji Wakiman berkata untuk itu optimis penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT kaki tangan akan terus meningkat. Justru beliau mengarahkan JPKN Sabah mempergiat penganjuran pelbagai kursus ICT termasuk penggunaan email dan penyelenggaraan laman web untuk memberi pendedahan ICT lebih meluas. Kemahiran penggunaan ICT bukan sahaja membolehkan pelbagai urusan dilaksanakan secara dalam talian, malah perkongsian data menerusi pemusatan pembangunan sistem aplikasi dalam kalangan agensi kerajaan. Demikian teks ucapan beliau merasmikan Malam Anugerah Ketua Pegawai Maklumat CIO Agensi Kerajaan Negeri Sabah AKNS kali kedua 2014 di Kota Kinabalu. Teks dibacakan timbalannya Datuk Joseph Gun David. Pada majlis ini, 6 kategori Anugerah CIO AKNS 2014 disampaikan kepada pemenang dengan masing-masing menerima hadiah wang tunai RM1,000, trofi dan sijil.
Serentak dengan penganjuran Majlis Convocation ke-16 Universiti Malaysia Sabah UMS bermula 22 hingga 24 November depan, upacara Tamu Gadang 2014 akan turut diadakan sempena majlis graduasi berkenaan. Bertempat di Padang Kawat UMS Kota Kinabalu, Tamu Gadang 2014 dilancarkan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin yang juga Chancellor UMS. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap agar semua graduan UMS mampu bersaing di alam pekerjaan dengan mengaplikasi segala ilmu dan kemahiran yang diperoleh sepanjang bergelar mahasiswa. Penglibatan pelajar dalam menggerakkan program kemahasiswaan termasuk Tamu Gadang antara pendekatan mendidik mahasiswa ke arah keseimbangan akademik dan bukan akademik. UMS merupakan satu-satunya institut pengajian tinggi IPT di negara ini yang memperkenalkan secara seumpama Tamu Gadang. Hadir sama pada majlis itu isteri yang di-Pertua Negeri Tuan Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Kehadiran anggota polis di kawasan umum seperti pasar awam memberi keyakinan kepada masyarakat selain meningkatkan kemesraan di antara polis dan masyarakat. Kesempatan itu, orang ramai juga boleh menyalurkan maklumat penting berhubung perlakuan jenayah tanpa perlu hadir ke balai polis. Suasana pasar pagi di Tanjung Bunga hari ini agak berbeza. Orang ramai dikejutkan dengan kehadiran rombongan polis yang diketuai Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Mir Farid Al-Atrash bersama skuad Amanita. Tujuan program ini diadakan adalah untuk pihak polis beramah mesra dengan orang ramai. Dan satu lagi tujuan kita turun bersama masyarakat pada pagi ini adalah tujuan untuk satu program pencegahan jenayah. Kunjungan mesra ACP Mior ini sebenarnya salah satu pendekatan baru dalam pasukan PDRM mendekati masyarakat menerusi program High Profile Policing. Program kayuhan mesra dari gotong royong Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM memberi peluang kepada kedua-dua pihak merapatkan hubungan dengan pemimpin negeri dan penduduk setempat. Ia dilaksanakan di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Pelancarannya disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail di perkarangan Masjid Al-Husain, Kuala Perlis. Baginda turut menyertai program kayuhan itu bersama hampir 100 peserta lain, terdiri anggota PDRM dan ATM serta ketua-ketua jabatan. Kayuhan sejauh lebih 10 km itu melibatkan dari Kuala Perlis melalui Jalan Kurung Tengar di pesisir pantai dan Kampung Padang Besar Selatan dan kembali ke perkarangan Masjid Al-Husain. Sempena kayuhan itu, baginda sempat singgah di 2 buah rumah, masing-masing seorang pesara polis dan seorang pesara ATM yang uzur. Baginda yang juga Komander Regimen 504 Kem Bukit Keteri Perlis berkenan menyampaikan sumbangan. Turut serta Ketua Polis Perlis Datuk Zul Aznam Harun dan Timbalan Komander Regimen 504 Lieutenant Colonel Zulfakar Abdul Wahid. Terdahulu pada sebelah pagi diadakan gotong royong PDRM ATM bersama masyarakat setempat membersihkan kawasan perkuburan Islam di Kampung Wai, Kuala Perlis. 50 agensi kerajaan, NGO, Persatuan, Komuniti Satu Malaysia dan penduduk kampung menyertai pertandingan bubur Ashura Perdana Sepakat Satu Malaysia Peringkat Daerah Padang Terap. Aktiviti dianjurkan bagi mengimarahkan bulan Muharram selain menggalakkan semangat gotong royong dan perpaduan kalangan umat Islam. Pada program ini, sebanyak 50 kawah bubur Ashura dimasak dengan pelbagai perisa secara bergotong royong. Segi hiasan, kami buat bahan-bahan terbuang seperti kelapa tua yang kita ambil kelapa dia, kulit dia kita buat hiasan. Yeah. Tim-tim lain cuma kami ada tambah sikit macam kismis, gajus, itu ya. Pertandingan berlangsung di dataran ke Padang Terap. Adun Pedu Kama Nuriah Ibrahim berkata acara tersebut dianjurkan oleh Pejabat Penerangan dengan kerjasama Pejabat Adun Pedu. Bukanlah kejayaan itu yang dicari-cari, tetapi komitmen bersama-sama, kesungguhan dalam masyarakat menampakkan komitmen keserasian
perpaduan yang kita jalinkan, muhibahnya penduduk di Padang Terap ini, khususnya dalam sambutan menyambut Hari Ashura. SMK Naka muncul johan pertandingan sementara Naib Johan dimenangi Pejabat Agama Daerah Padang Terap dan tempat ketiga PDM Kurung Hitam Kuala Nerang. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Penduduk terjejas banjir di Terengganu meningkat, orang ramai diminta buat persediaan awal. Kerajaan jimat lebih RM2 juta melalui program Serah Diri Sukarela Parti. Mayat 2 beranak ditanam di ladang kelapa sawit. Nasional 5 edisi 20 November 2014 berakhir di sini. Jangan lupa layari RT MyStream, MyClick, RT Mortal dan RT Mobile untuk mendapatkan siaran Best 5.10 sepenuhnya. Saya Khairul Azwan Arba. Dan juga saya Norlela Mahmad Nor. Seterusnya bersama Zafri di pentas Grandstand Best 5.10. Dengan itu Nasional 5 telus kepada anda. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 5.10 6 petang bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad. 153,514 syarikat sudah mendaftar bagi cukai barang dan perkhidmatan GST sehingga semalam. Ia peningkatan sebanyak 2,629 daripada hari sebelumnya. Menurut Jabatan Kastam Diraja Malaysia, jumlah syarikat yang mendaftar kini melepasi sasaran kerajaan sebanyak 140,000 sehingga akhir tahun. Perniagaan dengan perolehan jualan tahunan kurang daripada RM500,000 disaran supaya mendaftar bagi GST sebelum jumlah perolehan jualan tahunan mereka melebihi RM500,000 pada masa depan. Baik, kerajaan sedang mengkaji mekanisme bagi memastikan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mempunyai simpanan mencukupi untuk menyara hidup mereka setelah bersara. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Ahmad Maslan berkata, kerajaan melalui KWSP akan membuat cadangan tertentu bagi menangani perkara ini. Selain itu, katanya dengan wujudnya undang-undang berkaitan gaji minimum, caruman KWSP untuk ahli yang berpendapatan rendah telah dapat ditingkatkan mulai 1 Januari 2013 berkuat kuasa Januari 2014. Dalam pada itu, sehingga September tahun ini, KWSP mempunyai sebanyak 14.11 juta ahli dengan ahli aktif dan masih mencarum sebanyak 6.59 juta dan majikan aktif sebanyak 528,369. Selepas seminggu sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC berakhir, Beijing kembali diselubungi debu pencemaran daripada kenderaan dan perkilangan. Ia setelah kerajaan menggugurkan langkah anti pencemaran yang dikuatkuasakan sepanjang tempoh APEC bersidang. Antara langkah anti pencemaran yang wajib dipatuhi pada minggu itu termasuk mengehatkan trafik dan menutup operasi beratus-ratus kilang yang terletak sekitar radius 200 km daripada tempat persidangan. China juga mengumumkan cuti umum 6 hari sepanjang APEC berlangsung. Menangani ancaman IS, tumpuan utama bagi kerajaan Amerika Syarikat. Setiausaha Pertahanan negara itu, Chuck Hagel, menyifatkan kumpulan IS adalah sebuah kumpulan yang teratur, amat terlatih, punya dana yang kukuh, amat strategik dan ganas. Ianya sebuah institusi yang sophisticated dengan peraturan program media sosial yang cekap yang tidak pernah ada dalam mana-mana kumpulan sebelum ini. Isu kemanusiaan di Syria. Kanak-kanak di Homs berada dalam kesukaran untuk kembali semula seperti kebiasaan bagi meneruskan pembelajaran di sekolah.
Lebih sebulan lalu, sekolah mereka dibom mengorbankan lebih daripada 50 pelajar. Dan ketika ini, mereka ditempatkan di sekolah Akrame Al-Makhzumi. Yang lebih sukar adalah menenangkan kanak-kanak ini yang masih ketakutan dan terkejut akibat serangan tersebut. Pihak anti kerajaan Syria mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Kerajaan kini meningkatkan kawalan keselamatan di sekolah-sekolah. Baik, susulan kehilangan Ratu Cantik Honduras. Polis Honduras percaya 2 mayat wanita yang ditemui tertanam di kawasan terpencil adalah Maria Jose Alvarado dan kakaknya. Kedua-duanya dilaporkan hilang hampir seminggu lalu. Ujian forensik masih dijalankan untuk mengesahkan identiti Maria 19 tahun dan kakaknya Sofia 23 tahun. Pembunuh bagaimanapun telah dikenal pasti sebagai Plutarco Ruiz yang juga teman lelaki Sofia. Dia mengaku membunuh adik perempuan tersebut sebelum ditanam di tebing sungai di kawasan Bukit Santa Barbara.